Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita teruskan lagi pelajaran kita pada hari ini bertajuk kebersihan amalanku di bawah tajuk istinja. Apa itu beristinja? Beristinja ialah membersihkan kubul dan dubur dengan menggunakan air mutlak atau benda-benda kesat. Dengan kata lain, beristinja itu bermaksud selepas membuang air kecil atau air besar. Istilah lain disebut sebagai qada hajat. Apakah hukum bagi beristinja? Hukum bagi beristinja adalah wajib. Alat-alat beristinja, yang pertama air mutlak, kedua benda-benda kesat. Contoh air mutlak: air hujan, air salji, air laut, air sungai, air embun, air perigi, air mata air. Seterusnya benda-benda kesat. Contohnya batu-batu kecil, daun-daun kering, tisu, kain, kertas dan kulit kayu. Seterusnya, kepentingan beristinja selain daripada air kerana ia mudah didapati dan dicari. Yang kedua, sebagai pilihan selain daripada air. Beristinja boleh dengan air atau benda-benda kesat atau dengan keduanya, asalkan berusaha untuk membersihkan kotoran selepas qada hajat. Ciri-ciri alat istinja. Yang pertama, benda-benda kesat. Contoh batu, kertas ataupun tisu. Yang kedua, bukan benda dimuliakan. Contohnya makanan dan minuman. Ketiga, alat istinja tersebut mestilah bersih dan suci, bukan daripada benda kotor seperti darah ataupun najis. Yang keempat, alat istinja yang boleh menghilangkan najis, bukan benda yang licin seperti kaca ataupun plastik. Dan yang kelima, tidak memudaratkan. Contohnya tidak tajam seperti kaca. Baiklah. Seterusnya, cara-cara beristinja selain daripada air. Caranya yang pertama, diambil contoh anak patung ni. Yang pertama, sapu kubul dan dubur dengan benda kesat. Contoh ambil 3 biji batu kecil. Disapu kubul dan dubur tadi dengan benda yang kesat. Yang kedua, sapu dengan 3 kali sapuan. Dan yang ketiga, setiap sapuan yang digunakan mestilah benda yang baru. Seterusnya, kenapa dan sebab tujuan perlu beristinja? Yang pertama, kita wajib menjaga kebersihan diri supaya diri kita sentiasa bersih. Yang kedua, mudah melakukan ibadat seperti solat dan mengaji Al-Quran. Yang ketiga, untuk menghindari penyakit. Apabila sakit, kita nak beribadat pun tidak boleh. Dan yang keempat, untuk menghilangkan bau badan. Kerana najis manusia berbau kuat dan busuk. Hikmah bagi beristinja, yang pertama, apabila kita dalam keadaan yang bersih, maka ibadat kita diterima oleh Allah. Yang kedua, kesihatan tubuh badan akan terjamin. Ketiga, membezakan manusia dengan haiwan. Keempat, supaya menjadi contoh kepada masyarakat lain. Kelima, disayangi rakan dan guru-guru. Dan yang keenam, Allah suka orang yang bersih dan Allah sayang pada kita. Baiklah, tugasan untuk hari ini menggunakan buku aktiviti pendidikan Islam, muka surat 103.
Arahan pada nombor yang pertama, diminta untuk kamu tuliskan jawapan pada tempat kosong tersebut yang diberikan nombor 1 hingga 5. Okey, ini adalah pengertian bagi istinja. Okey, saya bacakan dulu jawapan di tepi tu. Nombor 1, kubul dan dubur. Kedua, benda-benda kesat. Ketiga, air. Keempat, wajib. Kelima, najis. Kamu isikan tempat kosong pada ruangan pengertian istinja di situ. Istinja ialah perbuatan menghilangkan. Jawapan pada nombor berapa? Contoh saya beri jawapannya pada nombor 5. Najis. Okey, kemudian yang kedua, dia minta untuk kamu warnakan alat yang boleh digunakan untuk istinja. Kamu warnakan alat yang boleh digunakan untuk istinja sahaja. Seterusnya, buku aktiviti muka surat 104. Di sini kamu diminta untuk nomborkan mengikut urutan cara istinja. Gambar yang pertama diberi situasi olah air. Diberikan ayat dia. Yang pertama, bersihkan najis dengan air mutlak menggunakan tangan kiri. Yang kedua, mencedok air dari kolah. Kamu nomborkan mengikut turutan. Sama ada mencedok air dari kolah ataupun bersihkan najis dengan air mutlak dulu. Nomborkan 1 dan 2 sahaja. Kemudian gambar kedua diberi situasi kertas tisu di situ. Pernyataannya, ulang sapuan sebanyak 3 kali. Setiap sapuan menggunakan tisu yang baharu. Pernyataan yang kedua, menyapu kubul atau dubur dengan tisu yang bersih dan kering menggunakan tangan kiri. Kamu nomborkan ikut turutan. Kemudian situasi yang ketiga, gambar air mineral dan 3 biji batu kat situ. Pernyataannya, menyapu kubul dan dubur dengan 3 biji batu yang bersih dan kering menggunakan tangan kiri. Pernyataan yang kedua, bersihkan sisa najis dengan air mutlak. Baiklah, saya harap kamu faham dengan arahan ni. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum.